Hari ini I baca topik hangat perbincangan is Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bagi nasihat kepada rakyat untuk boikot restoran-restoran yang enggan menurunkan harga memandangkan kos-kos makanan dah turun. Jadi mungkin niat dia baik. Saya fahamlah Rafizi Ramli ni pun dia punya uh, task dia punya tugas dia susah. Kos-kos makanan tinggi melambung. Bukan isu kat Malaysia saja, satu dunia pun macam tu. Because of the war in Russia, because of inflasi, because of COVID. Jadi memang tinggi dan memang susah nak resolve. Tapi sekarang ni kerajaan ni banyak buat benda-benda yang merepek. Kontrol harga tu, kontrol harga ni. Sekarang ni tak faham ke setiap benda yang jual beli ni, there is a supply and demand curve. Okay, ada permintaan, ada supply. Okay, ada pembekalan. Jadi kalau supply kurang tapi demand tinggi, harga jadi naik lah, tinggi lah. Sekarang ni semua orang nak makan telur, telur tak cukup, jadi mahal lah. Jadi kerajaan apa dia buat? Dia mulalah nak set ceiling price untuk telur. Jadi bila you keep harga telur rendah, orang yang jual telur tu lagi minat nak jual di luar negara, ke luar negara sebab lebih untung. Semua orang nak buat banyak untung. Pasal sekarang ni semua rakyat susah, nak makan pun susah, semua benda mahal. Jadi semua orang nak buat untung sebanyak mungkin. Tapi fahamilah supply and demand punya curve. Sekarang ni kau restoran, dia jual mahal-mahal pun, dia boleh jual double pun sekarang kalau dia nak. Tapi orang akan beli ke? Orang akan pergi pada competition dia. Jadi restoran dia bukan suka hati, dia boleh buat naik harga apa-apa saja. Sebab bukan ada satu restoran je. Restoran berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu ada dalam negara ni. Kat dalam KL saja, satu lorong je dah berapa banyak restoran dah. Kalau mamak ni jual canai, dia jual RM2, sebelah lagi jual 80 sen, takkan orang nak beli kat tempat RM2 tu. Jadi dia pun kena fikir-fikir juga. Dia bukan boleh naik harga saja. So tak payahlah tuduh restoran yang tak mau buat turun harga. Kalau dia boleh buat turun harga, dia dah buat turun harga dah. Tak payah ajar restoran untuk turunkan harga. Restoran masa COVID pun apa dia buat? Dia jual ikat. Dia jual, maknanya you bayar RM90, you dapat RM100 punya value. Ataupun jual 80, you bayar RM80, you dapat ikat RM100 punya value. You boleh pakai kat restoran. Dia buat Fave punya promotion. Where you beli, you dapat 10% atau 20% discount. This discount pakai balik. So, restoran do all kinds of things to make it competitive, to sweeten the deal untuk orang makan di restoran dia orang. Dia orang kena manage juga harga macam-macam. Jadi bukanlah restoran dia jual telur saja, jual ayam saja. Ada juga ikan, ada juga udang, ada semua. Jadi benda-benda semua tu harga melambung tinggi. Jadi kenapa supply and demand punya forces. Jadi tak payahlah tuduh restoran. Orang mengamuk. Restoran mengamuk. You suruh pulaukan harga restoran yang harga tak mau turun. Harga tak boleh turun. In fact, mungkin kena naik lagi. Jadi orang kalau tak mau makan, tak payah nak nasihat kat orang pun. Oh, boycott restoran ni. Tak payah makan telur. Tak payah makan ayam. Please understand one thing, Tuan Rafizi Ramli. Rakyat, dia tak perlu nasihat from you on apa yang patut makan, apa tak patut makan. Apa yang patut beli, apa tak patut beli. Kita tak perlu Menteri Ekonomi untuk mengajar kita cara berbelanja. Tak perlu Menteri Ekonomi mengajar kita cara nak beli dan apa kita patut bagi makan kat keluarga kita atau tidak. Itu bukan tugas Menteri Ekonomi. Apa Menteri Ekonomi boleh buat is gunakan kuasa yang ada. Kerajaan perpaduan ni tolong do something to membanyakkan supply. Kalau ada telur tak cukup, galakkan lebih banyak kilang-kilang yang boleh, farm yang boleh menghasilkan telur. Kalau telur tu you rasa orang yang jual telur tu untung sangat, ramai lagi rakyat yang nak untung juga macam tu. Jadi apa salahnya kalau dia ceburi dan dia buat juga penjualan telur tu. Since telur banyak sangat demand dan untung banyak, jadi lagi banyak players yang masuk, banyak lagi orang yang supply telur, harga telur jatuh, turun. See, these are the kind of things you can do. You can facilitate, you can bagi grant, bagi loan, you boleh facilitate the kelulusan lesen untuk orang buat telur lagi. Itu example telur.
Telur pula, kalau makan telur, ayam bukan saja the only bird yang ada telur. Okey, telur itik pun is alternatif juga. Kuih tiaw pun orang buat telur itik. Telur masin pun telur itik. So, boleh makan juga telur itik kan? Okey, setengah orang mungkin tak mau telur itik lah. Tak apalah, tapi setengah orang dia makan telur itik. Kalau orang dah makan telur itik, banyak makan telur itik, kuranglah permintaan untuk telur ayam. Jadi, permintaan bila turun, supply akan lebih, jadi harga akan turun balik. So, jadi apa Menteri Ekonomi boleh buat is see what you can do to change the various variables of the supply. Bagi supply tu lebih. Macam mana nak bagi lebih orang boleh supply telur? You fikir itu cara dia. Bagaimana boleh you nak diversify bagi rakyat? Cuba dah telur itik. Puyuh pun ada telur juga. Boleh makan telur juga kan? Macam-macam cara. Itu example. Tahu tak, kawan saya beritahu kat Cambodia, sebab dia orang selalu banjir, dia orang tak ada telur ayam pun. Tak boleh cari pun telur ayam. Tapi dia pakai telur itik. Pasal itik boleh berenang. Jadi telur itik dipakai. Boleh juga kan? Ada juga negara yang tak perlu pakai telur ayam kan? So jadi what you do is that you perbanyakkan, expand the supply of a particular commodity, dan you also diversify bagi orang cuba benda-benda lain. Ayam kalau mahal, ayam saja, kenapa kena makan ayam saja? Itik kan ada, burung puyuh kan ada. You bagi, kalau you galakkan rakyat makan benda-benda lain, you bagi buat promosi-promosi macam-macam, you advertise. Kalau rakyat dah mula makan burung puyuh, makan angsa, makan itik. Okey, dulu masa zaman Sanusi Junid, dia promote rabbit. Memanglah mungkin banyak orang geli rabbit, tapi I suka rabbit. Some people suka rabbit. Rabbit stew is normal. Rabbit tanduri, I makan. Kalau I dah makan rabbit, I tak cari ayam dah. Dah kurang lagi dah demand for ayam. Jadi you pelbagaikan taste orang Malaysian. Why don't you suggest, makan ini, cuba yang ni. Yang tu orang akan appreciate kalau Menteri Ekonomi buat. Bukan bagi tahu, jangan makan kat restoran ni, jangan makan yang tu. Itu orang tak appreciate, orang marah, orang mengundang. Yang marah ramai, especially Melayu yang banyak marah. So, baru jadi kerajaan, baru jadi menteri, dah orang marah. I am commenting ni bukan pasal nak mengutuk, pasal nak ni. I want to be constructive. And I know Rafizi, bijak orang dia, kreatif orang dia, inovatif orang dia. I'm just giving a thought supaya dia go to this angle. Do something about the supply. Bila you perbanyakkan supply, you pelbagaikan supply, harga akan turun. Demand banyak tu juga. Demand pun akan dipelbagaikan. Orang bila makan benda-benda lain, makan arnab, makan unta, makan macam-macam benda. Galakkan semua tu. Sekarang ni sis dah mahal kan? Ayam dah mahal, telur dah mahal. Apa salahnya substitute now guna telur itik, guna daging rabbit, daging unta. You know, this is how you perbagaikan pemakanan kat kita. And the country punya food will be more exotic, more exciting for the tourist pun. This is where Menteri Ekonomi can be useful. And kalau boleh, tolonglah Menteri Ekonomi, tolonglah fikir along this line. Tak payah kontrol orang nak demand macam mana, kontrol harga bukan-bukan. You suppress harga, then supply kurang. So, tanya orang, mana dia prefer? Harga telur 2 kali ganda kah ataupun tak ada telur? Mana lagi penting? Mana lagi bagus untuk dia? Harga telur twice the price yang biasa ataupun telur tiada? Kan? Jadi kalau you control harga bukan-bukan, you nak tekan harga pasal korang nak tolong orang, orang tak ada telur. Orang-orang yang kaya, yang M40, T20, dia tak ada isu tak ada telur. Dia beli telur mahal pun. RM8 untuk 10 telur atau 12 telur. Dia beli je. Ada jual. All the omega apa semua tu. Dia tak tengok harga pun. Dia beli, dia makan je. Dia dapat telur. You nak tolong orang yang miskin-miskin semua, you nak buat turun harga, telur semua lari orang jual kat luar negara. So, what are you trying to do? You are not solving the food crisis. Kalau satu kerajaan tak boleh handle food crisis, macam nak jadi kerajaan? How to be kerajaan kalau itu pun, itu basic requirement of rakyat. Kalau you tak boleh handle benda macam tu, then
You think people will elect you balik ke? Kita susah tukar kerajaan, kita buang kerajaan kleptokrasi, kita nak transformasi, kita nak reformasi, kita nak reform agenda tu jalan under kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim PM10 kita. Okay, while we are doing that, tapi let's be a becoming punya government lah. So Menteri Ekonomi tolonglah look into the other angle. Look at what to do on the supply. You handle the supply, you banyakkan supply, demand will naturally be neutralized and harga akan come down. Tak payah suppress harga-harga semua, tak payah pi advise rakyat makan ini, jangan makan itu, boycott restoran ni, mengundangkan kemarahan orang saja. Untuk apa? It is thankless job. You nak boycott, you boycott. Orang kalau mahal dia tak suka, dia sendiri tahu nak boycott. Kalau dia rasa telur tu mahal tak mampu, dia sendiri akan tukar pakai makan Maggi ke apa ke. Dia sendiri akan buat. Dia tak perlu Menteri Ekonomi merancang perbelanjaan keluarga dia. Okay? Clear? I bukan nak mengutuk. I nak bagi konstruktif punya suggestion. Saya bukan bijak pandai sangat, tapi hopefully it sparks your thought. You may have better ideas. Go along the trajectory yang I propose, please. Assalamualaikum.